KPM. Didik TV KPM. Okey, kita letak kat sini. Oh. Ya. Okey, lagi sekali. Duduk sikit. Lepas tu, okey, jangan jatuh. 1, 2, 3. Hoi. Hai Sean, seronoknya. Hai cikgu. Inilah kita mainan saya cikgu. Memang seronoklah saya main. Hai saya main cikgu. Tapi Sean tahu tak, waktu Sean main kereta kontrol ni, tahu tak kita boleh terapkan elemen matematik dalam permainan ni? Elemen matematik? Elemen apa tu cikgu? Satu pecutan. Okey, satu lagi ni mesti Sean jarang dengar perkataan ni. Nyah pecutan. Nyah pecutan? Apa tu cikgu? Nanti kalau nak tahu, kena masuk kelas saya kejap lagi. Boleh? Okey, boleh cikgu. Jom. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Amni. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Sihat. Sean, macam mana? Okey. Oh, sangat sihat Cikgu. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Dah makan ke Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Balik semua kepada Cikgu Amni. Cikgu, bukan kita berdua saja dalam studio, kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Kan Cikgu? Betul. Okey, kita jom ada kita 4 tengok murid hari ni. Ya, jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Hai. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita. Boleh tak Cikgu kenalkan mereka kepada kita? Okey, boleh Sean. Okey, kesemua murid kita pada hari ini adalah daripada sekolah yang sama. Sekolah saya juga, itu SMK Taman Desa. Yeah. Okey, kita ada Nasrullah. Hai Nasrullah. Hai. Okey, yang kedua kita ada Yong Wei. Okey, hai Yong Wei. Hai. Okey, yang ketiga kita ada Sean. Hai Sean. Nama sama Cikgu? Nama sama dengan Sean hari ini. Okey, dan keempat kita ada Shashan. Hai Shashan. Hai. Okey, adakah anda semua bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up kalau dah sedia. Okey, Cikgu nampaknya mereka dah sedia. Apa sebenarnya yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Kita akan belajar hari ini adalah laju dan pecutan. Okey, sebenarnya topik ini adalah daripada bab 9 tingkatan 2. Okey, tapi hari ini adalah kita fokus kepada apa itu pecutan dan juga apa itu nyah pecutan. Macam tadi Sean, saya ada tanya Sean kan, kita ada pecutan dan juga nyah pecutan ni jarang kita gunakan dalam kehidupan seharian biasa. Tapi seboleh-bolehnya kita perlu tahu apa yang dikatakan sebagai nyah pecutan. Okey, pecutan membawa maksud kepada peningkatan laju terhadap masa, manakala nyah pecutan adalah bermaksud pengurangan laju terhadap masa. Kalau macam tadi waktu Sean tengah main kereta kawalan jauh tadi kan? Okey, Sean laju kan untuk memecut, betul? Ya, betul. Okey, biasanya kalau dah sampai ke garisan penamat, kalau kita masuk mana-mana perlumbaan, dah sampai ke garisan penamat, habis garisan penamat tu kita akan memperlahankan kenderaan, betul? Ya, betul. Okey, jadi itu kita namakan sebagai nyah pecutan. Okey. Sekarang saya faham dah apa maksud pecutan dan apa maksud nyah pecutan kan? Betul. Okey, dah harap mereka yang ada di rumah pun semuanya faham konsep dan juga elemen pecutan dan nyah pecutan. Dan untuk sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran kita adalah Matematik Tingkatan 2
dan topik kita adalah pecutan bersama dengan Cikgu Amni. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, seterusnya Sean dan juga murid-murid. Okey, kita akan lihat bagaimana hendak kita memahami pecutan dan nyah pecutan. Okey, kalau tadi situasi perlombaan kereta. Okey, kalau yang ini saya libatkan situasi bagaimana seorang pelari sedang berlumba. Okey, kalau kita perhatikan dekat situ, okey, semasa pelari hendak memulakan larian, okey, laju larian semakin bertambah. Okey, dan semakin apabila menghampiri penamat, pelari mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Okey, itulah yang kita panggil sebagai pecutan. Okey, yang ini definisi yang lebih jelas. Okey, Sean dan juga murid-murid. Dan seterusnya, selepas menghampiri garisan penamat, pelari itu akan mengurangkan kelajuan. Okey, di mana semasa pelari itu mengurangkan kelajuan, maka dia akan memperlahankan larian. Okey, itu kita akan panggil sebagai nyah pecutan. Okey, pecutan dan nyah pecutan ialah kadar yang melibatkan laju dan masa, di mana kita boleh menggunakan satu formula, iaitu pecutan bersamaan dengan perubahan laju kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, apa itu perubahan laju? Perubahan laju ialah di mana kita akan mengambil laju akhir dan kita tolakkan dengan laju awal dan kita bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, ya, murid-murid faham? Okey, semua boleh faham? Okey, faham. Okey, jadi kita tengok kepada unit yang kita boleh gunakan dalam pecutan. Okey, terdapat dua unit yang saya paparkan dekat situ. Kita ada yang pertama, kita boleh gunakan kilometer per J kuasa 2, di mana J itu membawa maksud masa yang diambil. Ataupun kita boleh gunakan satu lagi adalah kita gunakan meter per saat kuasa 2. Itu unit kita akan gunakan untuk mengira pecutan. Maknanya J itu adalah jam lah, Ego? Betul. S adalah saat. Okey, baik. Jadi dekat sini saya libatkan dua situasi yang kita boleh kita nak lihat bagaimana kita nak bezakan di antara pecutan dan juga nyah pecutan. Okey, yang pertama, situasi yang pertama, ada menaiki basikal dengan meningkatkan kelajuan 10 km per jam dalam setiap jam. Maksudnya dalam setiap jam dia akan tingkatkan kelajuan sebanyak 10 km. Okey, jadi kadar perubahan laju basikal Adam adalah 8 km per jam kuasa 2. Saya rasa ada kesilapan dekat situ, Sean. Sepatutnya 10 km per jam kuasa 2. Maafkan saya. Okey, basikal Adam bergerak dengan pecutan 10 km per jam kuasa 2. Itu kita panggil sebagai pecutan lah. Okey, situasi yang kedua, kelajuan sebuah lori berkurang 0.3 meter per saat dalam setiap saat. Okey, maksudnya setiap saat lori itu dia akan berkurang sebanyak 0.3 meter. Okey, jadi kadar perubahan lori ataupun kadar perubahan laju lori, biasanya kalau nyah pecutan kita akan letakkan negatif 0.3 meter per saat kuasa 2. Okey, tapi kalau kita nak tulis dalam bentuk perkataan, ya murid-murid, kita akan tulis lori itu bergerak dengan nyah pecutan. So kalau dah ada perkataan nyah pecutan dekat situ, kita tak perlu tulis nilai negatif. Kita just tulis 0.3 meter per saat kuasa 2. Okey, tapi kebiasaannya macam tadi, Sean, unit dekat sini, kalau jarak kita melibatkan kilometer dan juga meter. Okey, kalau masa, kita bergantung kepada soalan. Sekiranya soalan tersebut memerlukan unit masa tu adalah dalam minit, maka kita perlu cari jawapan tu dalam minit lah. Okey, jadi apa-apa pun, tapi yang penting murid perlu tahu, sewaktu kita nak kira pecutan, kita perlu ambil satu sahaja formula, iaitu perubahan laju per dengan masa yang diambil. Okey. Dan kalau saya nak tanya Ibu berkenaan dengan nyah pecutan, Ibu, dia menjadi nilai negatif sebab
sebab laju akhir dia adalah lebih rendah daripada laju awal. Okey. Jadi situasi kalau macam yang pecutan ke maksud Sean tadi? Ya, ni pecutan. Ya, betul. Laju dia punya awal, tadi Sean bagi tahu tadi laju akhir tu lagi tinggi, lagi rendah daripada laju awal. Ya, betul. Okey, sebab tu dia akan jadi nilai negatif lah. Tapi kalau kita nak tulis dalam bila kita nak jawab soalan, kalau kita nak gunakan perkataan yang pecutan, so tak perlu tulis tanda negatif. Tapi kalau sebaliknya kita tak tulis perkataan yang pecutan, kita just bagi tahu kadar perubahan laju lori bersamaan dengan negatif 0.3 macam yang saya tulis dalam slide tadi. Ya, dan secara automatik kita akan fahamlah bahawa itu sebenarnya merupakan yang pecutan sebab ada nilai negatif. Betul. So kalau nilai ada nilai negatif, dia akan mengurangkan kelajuan di mana melibatkan nyah pecutan. Okey, cikgu. Okey, murid boleh faham? Boleh? Setakat ni boleh faham? Okey, jadi semua kena ingatlah. Okey, kalau nak mengira pecutan ataupun juga nyah pecutan, kita hanya perlukan satu formula sahaja, iaitu perubahan laju per dengan masa yang diambil. Jadi bila dalam soalan tu, murid perlu kenal pasti yang mana satu laju awal, yang mana satu laju akhir. Okey, cikgu, saya rasa inilah masa untuk kita uji murid kita yang ada dalam talian, kan, cikgu? Okey, boleh Sean? Okey. Saya nak tanya murid-murid, sama ada Nas, Sean ataupun Shashan, Yong Wei boleh jawab soalan saya. Okey, bagaimana kita nak tukarkan daripada kilometer kepada meter? Okey, bagaimana kita nak tukarkan daripada kilometer kepada meter? Okey, siapa yang boleh jawab? Soalan pertama tu kena tahu dululah berapa nilai kilometer, berapa nilai 1 kilometer bersamaan dengan berapa meter. Okey, tadi cuba angkat tangan yang boleh jawab soalan saya. Siapa nak cuba? Ya, Nasrullah. Okey, Nasrullah. Okey, apa jawapan Nas? 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, jadi kalau kita nak tukarkan, contoh soalan saya, katakanlah tadi Adam, kita nak cari kalau nampak dekat situasi 1, Adam menaiki basikal dengan meningkatkan kelajuan 10 km per jam. Jadi saya nak cari jawapan saya dalam meter per jam. Macam mana kita nak tukarkan daripada 10 km, kita nak tukarkan kepada meter? Darab 1000. Kita perlu darabkan dengan 1000. Yes. Nampak tak? Dia akan jadi 10,000 meter. Jadi macam saya bagi tahu tadi lah, Sean, dia akan bergantung kepada soalan. Ya. Sekiranya kalau soalan tu perlukan unit meter per jam, jadi soalan dia adalah kilometer, so kita perlu tukarkan kepada meter. Selain daripada tu, kalau melibatkan masa, unit masa kita ada apa? Jam, kita ada minit dan juga kita ada saat. Ya. Bagaimana kita nak tukarkan jam kepada minit? Siapa yang boleh jawab soalan saya? Yong Wei. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Betul. Kalau kita nak tukarkan minit kepada jam, kita perlu buat apa, Yong Wei? Kalau jam kepada minit, kita perlu darab, betul tak? Ya. Kalau saya nak tukarkan minit kepada jam? Siapa boleh tolong Yang Wei? Kalau kita nak tukarkan jam kepada minit, kita perlu darab dengan 60. Betul? Bagi 60. Betul. Kita nak tukarkan minit kepada jam, kita perlu bahagikan dengan 60. Satu lagi soalan. Katakanlah saya ada masa, sekarang ni kalau ikutkan soalannya adalah kalau kamu tengok kepada situasi yang pertama, situasi yang kedua dia melibatkan saat, kan? Sekarang ni kita nak tukarkan daripada saat, seperti sinilah. Daripada saat kepada minit. Siapa yang boleh bantu saya? Kita nak tukarkan saat kepada minit. Macam mana? Siapa boleh bantu? Shashan, macam mana kita nak tukarkan saat kepada minit? Kita perlu darab 60. Darab 60 ke bahagi 60?
Bahagi. Okey. Ya. Kita nak tukarkan saat kepada minit, kita perlu bahagikan dengan 60. Okey, jadi benda-benda yang orang kata apa yang benda-benda kecil macam ni lah kita perlu ingatkan murid. Saya sentiasa ingatkan murid kalau biasanya dalam peperiksaan akan ada formula dekat depan, Sean. Okey, tapi seboleh-bolehnya kalau kita cuba hafal beberapa formula, okey, supaya bila kita nak jawab soalan tu lebih laju. Okey, macam itulah. Okay, kalau kita lihat kalau macam dekat sini kan, pecutan bersama dengan perubahan laju dengan masa yang diambil. Jadi murid perlu kenal pastilah yang mana satu laju awal, yang mana satu laju akhir. Kebiasaannya murid dia susah untuk kenal pasti kalau soalan tu melibatkan soalan yang panjang. Okey, baiklah cikgu. Dan saya rasa memang kita dah lebih faham dah konsep untuk tukarkan daripada jarak contoh kilometer ke meter dan juga saat ke minit dan seterusnya. Okey, dan sekarang kita akan berehat seketika. Oh, tapi sebelum kita berehat, Ego, kita nak tanya sama ada ganjaran tak untuk murid kita yang jawab dengan betul? Okey, lupa pula tadi. Okey, Nas dan juga tadi siapa jawab? Nas, Shashan dan juga Yongwei kan? Okey, semuanya mendapat 5 mata ganjaran. Tahniah kepada anda semua. Dan sekarang pula tibalah masa untuk kita berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Amni bagi mata pelajaran matematik tingkatan 2. Baiklah Cikgu, apa yang kita akan belajar untuk segmen ni pula? Okey, seterusnya bagaimana kita hendak menghitung nilai pecutan dan yang pecutan. Okey, tadi kita dah belajar, kita dah tahu formula apa yang kita nak gunakan. Okey, seterusnya saya terus kepada saya ulang balik. Ini merupakan orang kata apa formula ataupun unit yang perlu kita gunakan. Okey, ingat unit laju adalah kalau kita lihat jadual yang terpapar di skrin masing-masing. Okey, unit laju adalah kilometer per jam. Okey, unit masa adalah jam, maka unit pecutan adalah kilometer per jam kuasa 2. Ataupun murid-murid boleh menggunakan ataupun boleh menulis kilometer jam kuasa negatif 2 ataupun murid-murid boleh menggunakan kilometer per jam Okey, ketiga-tiga perkataan itu membawa maksud yang sama. Okey, satu lagi unit laju kita boleh gunakan meter per saat. Okey, unit masanya adalah saat. Okey, sama juga macam tadi unit pecutan kita boleh gunakan meter per saat kuasa 2. Atau meter saat kuasa negatif 2 ataupun murid-murid boleh menulis meter per saat. Okey, yang pastinya murid-murid haruslah menggunakan unit yang betul bagi pecutan. Sebab matematik ni, Sean, okey, kalau murid-murid jawapan dah betul, okey, tapi unit salah, okey, jawapan tu akan dikira sebagai salah. Oh, ya ke? Ya, okey. Jadi sebab tu saya selalu ingatkan murid-murid. Okey, cuba perhatikan dalam soalan akan ditanyalah ataupun akan bagi tahu. Okey, sila bagi jawapan anda dalam meter per saat kuasa 2. Okey, jadi unit murid-murid perlu orang kata apa, perlu cakna dengan soalan. Okey, sebabnya kalau nilai tu betul, unit salah, automatik kita akan dapat jawapan yang salah. Ya, sebab kalau unit tu salah tu maknanya membawa nilai yang berbeza sebab kilometer adalah lebih besar daripada meter. Betul. Okey, boleh kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Okey, baik Ego. Okey, situasi yang pertama adalah sebuah motosikal bergerak dengan keadaan pegun dan memecut seragam sehingga mencapai kelajuan 20 meter per saat dalam masa 5 saat. Okey, berapakah pecutan motosikal itu? Sebelum saya nak terangkan orang kata apa pengiraan dekat situ, saya nak tanya murid-murid saya, apa yang dikatakan sebagai pegun? Okey, apa yang dikatakan sebagai pegun? Okey, Shashan. Sean, sorry. Maafkan saya, Sean. Okay, apa maksud pegun? Pegun bermaksud di mana sesuatu kenderaan tidak bergerak. Okey, itu maksud pegun. Maksudnya dia tidak bergerak. Okay, jadi dalam situasi ini, motosikal tu tidak bergerak dan memecut
Okey, sebanyak kelajuan dia adalah 20 meter per saat. Okey, jadi setiap kali kita nak menulis, nak memulakan pengiraan, saya sentiasa ingatkan murid-murid saya, tolong tulis formula apa yang kita nak guna. Ya. Okey, untuk mengelakkan kecuaian berlaku sebab matematik ni terlalu banyak formula. Okey, jadi bila kita dah baca soalan tu, kita dah boleh tahu, oh yang ini kita gunakan formula pecutan. Ya. Okey. Jadi tak apa, orang kata apa, takkan memakan masa pun untuk kita tulis formula dekat situ. Ya, betul. Okey, jadi formulanya adalah pecutan bersamaan dengan laju akhir tolak laju awal. Okey, di mana laju akhirnya adalah 20 meter. Dan juga laju awalnya adalah sifar, disebabkan dalam dalam keadaan pegoin. Ya. Okey. Jadi pecutannya adalah bersamaan dengan 4 meter per saat kuasa 2. Okey, dekat situ macam tadi saya bagi tahulah. Okey, sama ada kita boleh, saya tulis kat sinilah lagi jelas. Okey, cikgu. Okey, sama ada kita boleh gunakan 4 meter per saat kuasa 2. Okey, ataupun kita boleh tulis 4 meter saat negatif 2. Okey. Okey, ataupun satu lagi kita boleh tulis 4 meter per saat tiga-tiga ni memberi maksud yang sama. Macam tadi saya bagi tahu, kalaulah murid dia tulis 4 kilometer per saat kuasa 2. Jadi jawapan dia macam mana, Sean? Salah, cikgu. Salah. Okey, sebab kenapa salah? Sebab meter dengan kilometer tak sama. Walaupun kita punya nilai 4 dekat sini betul. Okey, jadi sayanglah soalan macam ni. Ya. Okey. Akan cikgu terpaksa bagi salah. Okey. Walaupun ada murid datang, cikgu bolehlah jawapan saya betul cikgu. Tak boleh. Memang cikgu dia punya matematik ni kita nak jawapan yang tepat. Ya. Dia tak sama macam bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu ada banyak jawapan kita boleh bagi. Tapi kalau matematik ni, inilah jawapan dia yang tepat. Ya. Okey, boleh faham semua? Okey, boleh. Boleh. Kita pergi Okey. kepada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Selepas brek ditekan, kelajuan motosikal itu semakin perlahan dengan kadar seragam sehingga berhenti dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan motosikal itu? Okey, kita akan minta pelajar cari pecutan. Okey. Jadi bila cari pecutan, tulis lagi formula dia. Tak apa, tulis lagi. Takkan orang kata apa, macam saya bagi tahu tadi, tak akan makan masa yang banyak pun untuk kita tulis sebab kadang-kadang kalau kita tak tulis formula, dia akan menyebabkan kita letak kecuaian, salah letak nilai. Okey, jadi pecutan bersamaan laju akhir yang ini adalah sifar sebab dia semakin perlahan. Cuba ingat balik maksudnya pecutan adalah di mana kenderaan tersebut memperlahankan memperlahan kelajuan. Okey, jadi dekat situ kita akan dapat nilai dia sifar tolak 20 per 4. Okey, kita akan dapat negatif 5 meter per saat kuasa 2. Cikgu, sifar tu cikgu dapat dari mana? Sebab dalam soalan pun tak ada nombor sifar pun. Disebabkan tadi kan dia dah memperlahankan kenderaan. Okey, laju awal dia, laju akhir dia 20. Okey, sebabnya soalan ini berkait dengan soalan tadi. Okey. Soalan tadi dia sedang memecut. Ya. Okey, soalan yang ini dia sedang memperlahankan kenderaannya. Okey, jadi bila memecut dan juga memperlahankan kenderaannya, laju awal 20. Ya. Laju akhirnya adalah sifar. Sebab dia berhenti. Ya. Okey, jadi peringatan dekat situ nampak tak ada saya tulis dalam kotak merah tu. Okey, nyah pecutan ditulis tanpa tanda negatif. Okey. Okey, kalau murid nak tulis nyah pecutan motosikal bernilai 5 meter per saat kuasa 2, so tak perlu tulis tanda nilai negatif. Okey. Boleh saya teruskan kepada contoh yang ketiga, murid-murid? Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, yang ini soalan berbeza daripada yang tadi. Kalau tadi hanya mencari nilai pecutan, okey, kalau kita perhatikan soalannya, okey, Semi memandu dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km per jam dalam masa 30 minit. Okey, perhatikan jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Okey, hitung pecutan dalam kilometer per jam. Okey, tadi
So cuba ingat baliklah macam mana kita nak tukarkan. Sebab tu saya ingatkan murid-murid. Okey, tulis jawapan mengikut kehendak soalan. Okey, kalau tengok dekat situ, pecutan bersamaan dengan 100 tolak 70. Okey, bahagi dengan 30 minit. Okey, sebelum saya terangkan langkah seterusnya. Okey, bagaimana kita nak tukarkan 30 minit tu kepada jam? Siapa yang boleh tolong saya? Okey. Ada siapa yang nak cuba? Ada siapa yang nak cuba tak? Bagaimana kita nak tukarkan 30 minit kepada jam? Cepat. Cepat-cepat, bersemangat sikit. Boleh angkat tangan. Siapa nak macam mana nak tukarkan 30 minit kepada jam? Shashan, Yong Wei, Nas? Okey, Nas dah cuba senyum dekat situ. Siapa nak try? Yong Wei angkat tangan aku. Yong Wei. 30 minit ke jam, kamu ambil 30 minit bagi dengan 60. Okey, 30 minit kita nak tukarkan kepada jam. Kita perlu bahagikan dengan berapa 60. tadi Yang Wei? 60. Kita bahagikan dengan 60. Jadi, okey, nampak tak kat situ? Tukarkan 30 minit kepada jam. Kenapa kita perlu tukarkan kepada jam dulu? Shashan. Nak tanya Shashan lah. Kenapa nak kena tukarkan daripada minit kepada jam dulu? Kerana soalan itu tanya dalam minit. Soalan tanya dalam? Minit. Soalan tanya dalam? Tanya dalam jam. Bukan minit. Soalan yang dia nak adalah dalam jam. Tengok A tu, kilometer per jam. Sebab tu kita kena tukarkan daripada minit kepada jam. Terima kasih Shashan. Okey, jadi langkah seterusnya kita tukarkan dulu, maka kita akan dapat 30 km per jam bahagi dengan 1/2 jam. Okey, yang ini agak-agak kalau murid macam alah malaslah nak kira, gunalah kalkulator. Tapi kalau kita nak kira, jadikan jadi 30 bahagi dengan 1/2. Okey, kemudian kita tukarlah 30 kita akan darabkan dengan 2/1. Betul? Okey, ataupun betul? Ya, betul. Okey, kita akan dapat 60. Kalau kat situ dah adalah punya pengiraan dia. Okey, dah jawapan 60 km per jam per jam. Okey. Seterusnya, contoh yang ketiga. Okey, soalan yang sama. Okey, tapi kita nak pergi kepada soalan B. Okey, berikan pecutan dalam kilometer per jam per saat. Okey, per saat. Okey, tadi 30 minit. Okey, sekarang macam mana kita nak tukarkan kepada minit kepada saat? Yes. Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan? Nak tukarkan minit kepada saat. Saya nak tukarkan minit kepada saat. Okey, minit kita nak tukarkan kepada saat. Okey, siapa yang boleh tolong saya? Nas jawab Ego. Nas. Macam mana Nas? Darab 60. Okey, jadi dekat sini adalah 30 minit. Nak tukarkan kepada saat kita hanya darabkan dengan 60. Okey, jadi dekat situ. Okey, 30 darab dengan 60 kita akan dapat 1800. Maka pecutan dia adalah 30 km per jam bahagi dengan 1800. Maka kita akan dapat 0.0167 km per jam per saat. Okey. Jadi saya risau kadang-kadang murid kalau untuk matematik dia selalu abaikan unit. Bagi dia kalau dalam subjek sains unit tu penting, tapi dalam matematik tu dia kata unit tak penting. Jadi kena ingat, murid-murid perlu selalu orang kata apa, biasakan diri anda untuk menulis unit yang betul. Okey, mengikut kehendak soalan itu. Ya, betul, mengikut kehendak soalan. Kalau macam tadi tu dia nak per jam, so tukarkan kepada jam. Jadi dekat sini murid perlu mahir konsep penukaran unit. Yang itu memang dah belajar sebelum ni, dah belajar tingkatan 1 tak silap saya, ataupun daripada sekolah rendah lagi dah belajar macam mana kita nak tukar unit kepada jam kepada minit. Okey, jadi kena tahu kalau jam nilai dia lebih kecil daripada minit. So kena dapatkan orang kata apa, kena dapatkan pengiraan yang betul lah supaya kamu punya pengiraan tu lebih tepat. Betul. Okey, dan sekarang kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula di sini di slot mendengar rendah di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Amni. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, seterusnya kita nak uji minda. Tadi dah banyak dah kita belajar. Okey, jadi seterusnya kita nak uji minda murid-murid saya pada hari ini. Kita nak uji minda Sean, Shashan, Nas dan juga Yongwei. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama nampak macam ringkas tapi ada orang kata apa, ada dah juga 2-3 langkah pengiraannya dekat situ Sean. Okay, soalannya adalah tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer per minit. Okey, jadi kalau soalan macam ni, saya suka ingatkan murid-murid supaya kita gariskan kata kunci dekat situ. Okey, dia punya soalan daripada meter per minit. Jadi kita nak dapatkan jawapan dia kepada kilometer. Okey, jadi kita akan bagi masa kepada murid-murid saya untuk cuba jawab soalan ini. Boleh? Okey, boleh semua? Okey, cuba jawab dulu. Okey. Dan juga mereka yang menonton di rumah pun boleh turut serta dan kita boleh bandingkan jawapan kita. Betul. Okey, maknanya di sini apa yang kita perlu buat hanya tukarkan minit kepada kilometer sebab bukan tukarkan, minit, meter. Ya, betul. Kilometer. Tukarkan meter kepada kilometer. Yang lain tu kekal lah. Sebab tu tadi saya bagi tahu kan, kena ingat bagaimana penukaran unit dekat situ. Kilometer kepada meter. Jadi meter kepada kilometer. Jadi kena selalu nak kata hafal tu, tapi sebenarnya matematik ni Sean, semakin kerap kita buat latihan, benda tu akan selalu lekat dalam kepala. Sebab tu saya selalu bagi tahu murid saya, matematik ni bukan subjek menghafal. Matematik ni mesti kena faham. Ya, betul. Kalau banyak-banyak hafal formula tapi tak faham pun susah, betul tak? Betul juga. Macam kita main bola kan, kalau kita selalu berlatih, kita akan lebih mahir. Sama juga macam matematik, kita latihkan minda kita untuk mengira. Ramai murid saya dia suka hafal formula. Suka hafal formula. Lepas tu bila saya tanya, yang ini nak guna untuk apa? Tak tahulah teacher. Okey, dah jawab? Dah? Okey. Siapa yang boleh tolong bagi jawapan ataupun lagi senang, paparkan jawapan anda dekat kamera masing-masing. Nas angkat tangan tadi. Okey, cuba Nas angkat jawapan Nas. Okey. Jawapannya adalah 0.42. Sean, cuba cari apa kesalahan Nas dekat situ. Okey, kesalahan saya nampak di sini 420 bahagi dengan 1000 kilometer. Okey, betul. Saya punya. Okey, cikgu, ada satu kesilapan di sini dari segi unit. Betul. Nas, cuba semak balik Nas punya unit. Dia tertinggal perkataan apa dekat situ Nas? Bandingkan dengan jawapan saya. Dia pun tak sedar sebenarnya. Kadang-kadang sebab kita dah confident. Satu lagi budak kan, murid, bila dia macam overconfident, dia tertinggal. Jadi Nas, tahu tak apa kesalahan Nas kat situ? Apa kesalahan? KM. Tepat sekali. Kalau bandingkan dengan jawapan saya, 0.42 km per minit kuasa 2. So saya nampak dekat situlah imbas kembali 1 km bersamaan dengan 1000 meter. Okey, boleh kita pergi pada soalan yang kedua? Boleh murid-murid? Boleh. Okey, soalan yang kedua, soalan panjang sikit. Okey, saya bacakan soalannya. Irfan menaiki motosikal dengan kelajuan 70 km per jam. Dia menambah kelajuan motosikalnya kepada 110 km per jam dalam masa 45 minit. Hitung pecutan dalam kilometer per jam per saat. Okey, perhatikan apa unit yang dikehendaki oleh soalan. Iaitu kita perlukan unit dalam kilometer per jam per saat. Okey, jadi murid-murid kalau dapat soalan macam ni,
kita gariskan. Okey, gariskan maklumat yang diberi. Okay, kita ingatkan, kita ada formulanya adalah pecutan bersamaan dengan laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, jadi murid-murid cuba buat. Okey, murid-murid dekat rumah pun boleh cubalah untuk jawab soalan ini. Ya. Apa yang saya perasan daripada soalan ni, Ego, kita ada 3 bagi masa kan, kita ada 3 unit yang berlainan. Kita ada jam, kita ada minit dan juga saat. Jadi saya rasa murid yang sedang jawab tu kena betul-betul perhatikan unit mana untuk gunakan dan juga apa jawapan akhir kita yang soalan hendaki, kan Ego? Betul. So, saya nampak ni kelajuan 70 km per jam. Lepas tu menambah kelajuan kepada 110 km per jam dalam masa 45 minit. Tapi dia punya, orang kata apa, jawapan yang dikehendaki adalah dalam kilometer per jam per saat. Okey. Okey. Okey, jom kita tengok. Kalau anda dah selesai dengan soalan ataupun jawapan anda boleh angkat tangan dan kita boleh bandingkan jawapan kita, ya. Okey, siapa yang dah selesai? Boleh angkat tangan. Okey. Okey, Yang Wei. Yang Wei dulu. Nanti kita lepas tu kita boleh pilih Sean. Okey, baik. Okey, Yang Wei. Okey, paparkan kamu punya pengiraan. Okey, jadi dekat situ kita boleh lihat. Okey, yang pertama dia letakkan laju akhir bersamaan dengan 110, tolakkan dengan 70 iaitu laju awalnya, masa yang diambil adalah selama 45 minit. Okey, nampak tak dekat situ? Okey, tukarkan minit kepada saat. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab kita perlukan jawapan dia kilometer per jam per saat. Ya, okey, tadi pengiraan Yong Wei tu dah betul. Okey, jadi jawapan akhirnya adalah 0.018 kilometer per jam per saat. Tepat sekali Yong Wei. Yeay, tahniah kepada anda. Okey, tahniah. Cikgu, macam mana kita nak tahu sama ada kita nak tukar saat tu kepada saat pada langkah yang mana? Kalau kita tukar saat tu pada awal-awal tu boleh ke, Cikgu? Awal-awal maksud Sean yang langkah kedua ke? 70 km per jam tu kita tukarkan terus ke saat. Oh, tak boleh sebab yang atas tu kita nak still lagi kilometer per jam. Yang dia nak berubah hanyalah masa yang diambil. Perubahan laju dekat situ masih lagi dalam unit kilometer per jam. Tapi sebaliknya masa yang kita perlukan adalah dalam saat. Okey, baik. Okey, tadi lupa nak bagi mata ganjaran dekat Nas. Nas pun dapat 5 bintang. Walaupun ada dekat situ dia punya silap sikit. Okey, tapi masih lagi saya bagi 5 bintang. Yong Wei pun dapat 5 bintang. Terima kasih. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Semua dah bersedia? Dah bersedia. Okey, soalan yang ketiga. Okey, sebuah bas memecut dari U meter per saat ke 25 meter per saat dalam masa 12 saat. Hitung nilai U diberi bahawa pecutan ialah 1.75 meter per saat kuasa 2. Okey, nampak tak apa dengan beza dengan soalan tadi? Soalan tadi nak cari pecutan. Okey, soalan ni dia macam tinggi sikit arasnya. Kita nak mencari laju. Laju awal. Ya, kita nak cari laju awal ke laju akhir. Okey, murid-murid boleh cuba jawab, boleh cuba kira. Okey. Biasanya dia akan minta untuk kita kira pecutan kan, Ego? Tapi sekarang terbalik pula. Terbalik. Pecutan dah diberi. Dan sekarang kita kena kira nilai U ataupun nilai sama ada laju awal ataupun laju akhir. Sebab tu kena kenal pastilah Syain. Murid-murid kena tahu. Okey, soalan ni dia nak cari laju awal ke laju akhir. Walaupun laju tapi nilainya adalah berbeza. Ya. Okey, kalau anda dah selesai menjawab, anda boleh angkat tangan. Okay, siapa yang nak cuba? Okey, Syashan. Okey, sebelum tu Syashan nak tanya dulu. Dia nak cari laju awal ke nak cari laju akhir? Jawab dulu. Nak cari laju awal ke nak cari laju akhir? Syashan boleh dengar saya? Awal, cikgu. Okey, nak cari laju awal. Okey, sekarang boleh paparkan langkah pengiraan Syashan. Okey, jadi dekat situ boleh lihat. Okey, perkara pertama, masukkan semua nilai dengan tepat dalam
formula yang diberi. Sebab tu saya bagi tahu tadi, formula tu kena tulis untuk mengelakkan kecuaian. Bila betul. kita dah tulis formula, kita dah boleh bayangkan macam mana kita punya pengiraan yang seterusnya. Okey, jadi kita letakkan nilai 1.75 tepat sekali dekat situ Syashan. Okey, bersamaan dengan 25 tolak U per dengan 12. Okey, jadi jawapannya kita nak cari U. Yang ini melibatkan konsep yang kita dah belajar sebelum ni. Yang murid-murid pun dah tahu konsep apa yang kita dah belajar sebelum ni. So kita akan bawa 1.75 kita bawakan darab 12. Okey, bersamaan dengan 25 tolak U. Okey, maka jawapan ni dekat situ adalah bersamaan dengan 4 meter per saat. Okey, tanya Syashan. Okey, jadi kena fahamlah kalau tadi Syashan bagi tahu dia nak cari laju awal. Katakanlah murid dia tersalah faham. Dia kata nak cari laju akhir. Jadi berbezalah. Sepatutnya 25 tolak U. Betul tak? Laju awal, laju akhir, tolak laju awal. Tapi murid salah faham. Dia letakkan U tolak 25. Maka dekat situ dah salah. Sebab tu kena faham kehendak soalan. Sebab tu Cikgu Su minta untuk letak formula dulu. Sebab dah ada formula, kita masukkan maklumat yang diberi dalam soalan ke dalam formula. Ya, betul. Dah nampaklah kita punya langkah-langkah tu. Okey, soalan seterusnya. Okey, sebuah kereta bergerak dari simpang K pada jam 11.49 dengan kelajuan 48 km per jam. Apabila kereta itu tiba di simpang L pada jam 12.01, kelajuannya ialah 82 km per jam. Hitung pecutan dalam kilometer per jam kuasa 2 kereta itu. Okey, kalau tadi biasanya dah bagi berapa minit? Yang ini dia bagi jam. Okey, jadi macam mana nak jawab soalan ni? Okey, saya bagi masa sikit kepada murid-murid, boleh? Okey. Sebuah kereta bergerak dari simpang K. Pada jam ini, okey. Oh, okey Ego, yang ni lain sikit sebab yang ni dia bagi jam, Ego dia bagi masa. Dia bagi masa. Dia bagi berapa, kan? Jadi kita kena perkara pertama kita kena faham soalan ni dia nak cari orang kata apa, dia nak cari pecutan, tapi kita kena cari dulu berapa masa yang diambil. Biasanya dia akan bagi 1 jam ke 45 minit betul, ke. Dia akan bagi 1 jam, 45 minit. Dekat sini dia nak tengok. Soalan ni nak menguji minda sama ada murid faham ke tak sistem 24 jam dekat situ. Okey, ada siapa-siapa yang boleh jawab? Okey, Cikgu. Sean okey, Sean. Okey, Sean, sebelum tu berapa tempoh masa yang diambil oleh kenderaan ini untuk bergerak? Berapa? Sean dapat berapa? 170 kilometer per bukan, jam maksud kuasa saya 2. berapa masa yang diambil? Masa yang diambil adalah 1201. 1201. Okey, tak apa. Paparkan langkah pengiraan Sean. Saya nak tengok dulu. Okey, dia dapat 12 minit tadi. Okey, yang pertama, okey, kita tolakkan 1201, kita tolakkan dengan 1149. Okey, Sean, betulkan kamu punya jalan pengiraan tu? Okey. Terima kasih. Kita akan dapat 12 minit. Okey, jadi tukarkan 12 minit tersebut kepada jam. Okey, sebab apa? Sebab dia nak cuba lihat kat situ, hitung pecutan dalam kilometer per jam kuasa 2. Sebab itulah murid perlu tukarkan daripada minit kepada jam. So 12 bahagi 60 dapat 0.2 dekat situ. Okey. Jadi seterusnya kita bandingkan dengan jawapan saya. Pecutan bersamaan dengan 34 km per 0.2 jam, maka jawapannya adalah 170 km per jam kuasa 2. Okey, maknanya jawapan Sean tu betul lah. Sean dapat 5 bintang. 5 bintang. Okey, terima kasih Sean. Okey, kita boleh pergi kepada soalan yang kelima. Okey, Ego. Okey, soalan yang kelima. Khailah memandu 50 km per jam, kemudian dia memecut sehingga 90 km per jam dalam masa X minit. Jika pecutannya ialah 120 km per jam kuasa 2, cari nilai X. Apa X dekat situ, Sean?
Okey. Dia nak cari apa sebenarnya dekat situ? Dia nak cari masa. Dia nak cari masa. Tadi nak cari laju. Okey, sekarang kita nak cari masa. Okey. Okey. Murid-murid boleh cuba buat. Nampak tak? Satu soalan ataupun satu formula, satu topik tu kita boleh tanya pelbagai soalan. Dia boleh tanya pecutan. Pecutan tu soalan orang kata apa, kalau terus menjurus kepada pecutan, murid lebih faham. Tapi biasanya kalau nak cari laju awal, nak cari laju akhir, nak cari masa, murid betul-betul kena faham kehendak soalan tersebut. Okey, dan sini apa yang saya perhatikan tu semua menggunakan unit yang sama. Jadi dia soalan yang tidak begitu susah, tak banyak langkah sangat. Betul. Tapi masih ada sedikit. Sebab dia nak cari dalam minit kan dekat situ. Ya betul. Betul. Dia bagi pecutan 120 km per jam kuasa 2. Okey. Okey. Jadi kita tanya murid kita yang ada dalam talian, siapa ada yang dapat dah jawab? siap? Okey, Yong Wei. Yong Wei. Cuba angkat jalan pengiraan Yong Wei. Okey, yang pertama. Okey, faham, tulis. Okey, bagus dah tulis formula dekat situ. Okey, jadi kita masa yang diambil. Sekarang fokus kita adalah kita nak cari masa yang diambil. Okay, langkah yang pertama, kita masukkan dalam formula. Okay, 1, 2 sifar bersamaan dengan 90 tolak dengan 50 per dengan X jam. Perhatikan, soalan yang diberi adalah dalam jam. Jawapan yang dikehendaki adalah dalam minit. Jadi dekat situ, murid dah boleh bayangkan, jawapan kita perlu tukarkan kepada minit. Okey. Seterusnya, kita teruskan dengan 1, 2 sifar X. Kita bawakan X ke sebelah kiri. Maka kita akan dapat 1, 2 sifar X bersamaan dengan 40. Kemudian, okey, kita bawakan 120 tu kita bahagi, 40 kita bahagikan dengan 120. Maka kita akan dapat 1/3 jam. Okey, kalau jawapan murid-murid hanya sampai sini saja, okey, dia tak akan dapat markah penuh lah, Shan, kalau dalam peperiksaan. Kenapa? Sebab dia nak masa dalam minit. Pandai. Sebab jawapan dia nak dalam minit. Tapi murid hanya bagi jawapan sampai sini je. Murid masih lagi mendapat markah untuk jalan pengiraan. Okey, tapi untuk jawapan akhir murid akan kehilangan markah. Itu yang bagusnya matematik. Sebab pengiraan tu akan diberi markah walaupun murid dah salah jawapan. Okey, jadi dekat situ nak tukarkan daripada jam kepada minit, maka kita perlu darabkan dengan 60. Maka jawapannya adalah bersamaan dengan 20 minit. Okey, tahniah Yong Wei. 5 bintang untuk Yong Wei. 5 bintang untuk anda. Baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah ajar untuk hari ini? Okey, jadi rumusannya, okey, jadi dekat situ kita dapat lihatlah sekiranya pecutan dalam pergerakan yang tetap, okey, maka pecutan itu adalah kadar perubahan laju terhadap masa. Dan yang kedua yang paling penting, murid faham apa yang dikatakan sebagai pecutan. Pecutan adalah di mana kelajuan semakin bertambah, manakalanya pecutan bermaksud kelajuan semakin berkurang. Okey, baiklah cikgu. Dan bagaimana pula dengan prestasi keseluruhan murid kita yang ada dalam talian? Okey, hari ini prestasi mereka semua sangat-sangat cemerlang. Okey, jadi secara keseluruhan saya akan bagi 5 bintang untuk semua murid saya pada hari ini. 5 bintang untuk semua. Tanya kepada anda semua, dan sekiranya mereka yang menonton di rumah ataupun mereka yang berada dalam talian, sekiranya mereka ingin mendapatkan bahan rujukan ataupun soalan pengukuhan untuk pembelajaran kita, dari mana mereka boleh dapatkan? Okey, untuk memantapkan lagi kefahaman, nanti murid-murid boleh melayari pelantar The 5 KPM. Okey, terima kasih Cikgu Amni lagi sekali atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton, harap-harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.
Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.